Terima kasih kerana memilih kami waktu ini. Anda bersama saya, Nik Nur Syuhadani Hassan. Kita terus ke tajuk utama pagi ini. Tanah runtuh di Ampang, penduduk dinasihatkan berpindah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang wanita warga emas antara 6 individu yang terselamat dalam insiden tanah runtuh berketinggian 9 meter di Taman Halaman, Ampang petang semalam. Dalam kejadian itu, rumah yang didiami mereka turut mengalami kerosakan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima laporan berhubung runtuhan itu jam 6.14 petang. Pemeriksaan awal mendapati daripada 2 buah rumah yang terlibat, hanya sebuah rumah didapati berpenghuni dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketika kejadian terdapat 6 orang iaitu seorang wanita warga emas berusia 70-an, seorang lelaki dan seorang wanita dewasa masing-masing berusia 40-an berada di dalam rumah berkenaan. Turut berada di lokasi kejadian 3 remaja perempuan berusia di antara 10 hingga 16 tahun. Kesemua mereka dinasihatkan keluar dari rumah buat sementara waktu bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak menyita 36,300 liter minyak disyaki diesel dalam serbuan di sebuah premis di kawasan perindustrian Anson di Teluk Intan semalam. Pengarahnya Saiful Izan Kamarul Zaman berkata dalam serbuan jam 10.45 pagi itu, 2 lelaki berusia 42 tahun dan 45 tahun turut ditahan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata serbuan dilakukan susulan hasil risikan anggota penguatkuasa selama seminggu. Hasil pemeriksaan di premis berkenaan, terdapat 41 buah tangki fiber berisi minyak disyaki diesel serta sebuah lori dengan muatan 2 buah tangki fiber juga berisi minyak disyaki diesel. Lori berkenaan kemudiannya turut disita menjadikan nilai rampasan keseluruhan dianggap bernilai RM78,045. Pemeriksaan lanjut juga mendapati premis disyaki telah beroperasi lebih kurang sebulan tanpa sebarang lesen atau kebenaran untuk menyimpan barang kawalan minyak diesel. Modus operandi sindiket itu adalah membeli minyak diesel di stesen minyak sekitar Teluk Intan, dikumpulkan dan seterusnya dipercayai akan dijual kepada pihak industri di negeri sempadan. Siasatan lanjut diteruskan bagi mengenal pasti rangkaian sindiket yang terlibat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Sementara itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Kedah dan Perlis menahan sebuah bot pukat tunda kelasi bersama 3 lelaki warga Thailand selepas dipercayai cuba menyeludup 10,000 liter minyak diesel di kedudukan 5 Batu Nautika Barat Tanjung Cincin jam 10.40 malam Khamis lalu. Pengarahnya Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa dalam satu kenyataan maklumkan bahawa bot nelayan terbabit ditahan kapal APMM yang sedang melakukan rondaan op aman di sekitar perairan Langkawi ketika sedang bergerak dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemui satu ruangan di bahagian bawah bot berkenaan yang menempatkan 2 kotak yang telah diubah suai bagi minyak diesel bernilai hampir RM21,500. Ketiga-tiga lelaki warga Thailand yang berusia lingkungan 22 hingga 59 tahun itu ditahan bersama bot dan dibawa ke Jeti Maritim Bukit Malut untuk siasatan lanjut. 2 warga Myanmar ditahan semalam kerana memiliki permit pembaharuan Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu. Kedua-dua lelaki berusia 21 dan 22 tahun itu ditahan dalam satu operasi khas Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Imigresen di Padang Besar Dungun Terengganu. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah, ketika diperiksa 2 lelaki terbabit telah menunjukkan kad pelarian UNHCR mereka yang telah tamat tempoh. Pemeriksaan lanjut mendapati permit yang digunakan bagi tujuan pembaruan kad pelarian tersebut disyaki telah dipalsukan. Kedua-dua lelaki tersebut telah dibawa ke IPD Dungun sebelum diserahkan kepada pihak Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut.
Polis merampas 96 kilogram dadah disyaki syabu dianggar bernilai 3.45 juta ringgit selepas menahan seorang lelaki di Ipoh Perak Rabu lalu. Suspek 37 tahun yang juga seorang buki judi ditahan di rumah sewanya di Jalan Medan Ipoh jam 1.40 petang. Menurut Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, ia adalah antara kejayaan optapis khas yang dijalankan serentak di seluruh negeri itu sejak Selasa lalu. Penahanan lelaki warga tempatan itu dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman bersama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Perak. Pemeriksaan lanjut kemudiannya menemui 95 bungkusan plastik berisi bahan disyaki dadah jenis syabu. Suspek direman 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Kementerian Dalam Negeri KDN menafikan keadaan fizikal tahanan yang kurus di depo tahanan Immigration Kimanis di Sabah adalah disebabkan layanan buruk Jabatan Immigration. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau dimaklumkan keadaan fizikal tahanan terbabit sememangnya kurus dan susut sebelum memasuki depo tahanan berkenaan. Kalau kita overplay isu ini pun tak adil jugalah ya. Pertama kita tengok subjek yang terlibat. Apakah dia seorang rakyat biasa yang mengamalkan gaya hidup sihat atau dia juga sebenarnya ikut terbabit atau terlibat dengan aktiviti yang kurang sihat yang menyebabkan fizikal badan dia itu menjadi, orang Kedah kata, seroh. Seroh ni susut, kecil. Jadi susut itu bukan sebab dia masa ditahan. Juga tuan rumah. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai video tular melibatkan tahanan di depo itu yang antara lain mendakwa mereka tidak diberikan makanan secukupnya serta diberikan layanan buruk oleh JIM. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan pihak imigresen telah meluluskan 373,459 permohonan membawa masuk pekerja asing melalui visa dengan rujukan VDR ke negara ini bagi tempoh 1 Januari hingga 4 Disember lalu. Bagaimanapun, hanya 254,677 pekerja asing atau 68% dibawa masuk ke negara ini untuk bekerja dalam pelbagai sektor, antaranya perkilangan dan peladangan. Saya pagi ini ditemani Datuk. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Immigration akan melaksanakan penstrukturan semula dalam kadar segera dengan mewujudkan perjawatan baru. Jelasnya langkah memperkasa keupayaan sumber manusia itu bagaimanapun tidak akan memberikan implikasi kewangan kepada kerajaan. Pada pasukan sokongan ini, mereka punya kelayakan yang tinggi. Tapi jawatan yang mereka sandang sekarang adalah pada kedudukan kelulusan yang rendah, sedangkan mereka ada upaya untuk mengisinya. Tapi pengisian itu terhad. Perbincangan berkaitan perkara itu sudah dilakukan dan beberapa syor telah dikenal pasti bagi memberi laluan kerjaya yang lebih baik kepada anggota immigration yang sedang berkhidmat. Jabatan Immigration ketika ini mempunyai kekuatan keanggotaan seramai 14,142 orang dan daripada jumlah itu 97% adalah daripada kategori kumpulan sokongan. Pertukaran Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP Datuk Seri Asri Hamidin atau Hamidun adalah satu perubahan biasa dan tidak berkaitan dengan sebarang khabar angin sebelum ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata prosedur pertukaran itu juga adalah prosedur sama membabitkan urusan kenaikan pangkat atau perubahan jabatan. Urusan dan wewenang discretion diputuskan oleh pejabat awam yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Okey. Terima kasih. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kedudukan Datuk Seri Asri yang dikatakan sudah dilucutkan sejak Selasa lalu. Kedudukan Datuk Seri Asri hangat diperkatakan apabila tidak hadir pada majlis sambutan hari pertama Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan di Kementerian Kewangan. Ketika ditanya mengenai kedudukan pegawai tertinggi di kementerian lain, Perdana Menteri memaklumkan ia adalah urusan pentadbiran yang dikendalikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali.
Dasar berkaitan agama Islam yang dibuat pentadbiran sebelum ini dan memberi manfaat kepada umat Islam akan dipertahan serta diteruskan. Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata ia termasuk meneruskan agenda pembentangan Rang Undang-Undang RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah atau RUU 355. Memartabatkan Islam itu maknanya memartabatkan Islam itu secara keseluruhannya. Dan RUU 355 tadi itu adalah merupakan usaha ke arah mempertingkatkan kuasa dan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi saya nak tekankan di sini apa sahaja yang diperkenalkan oleh dasar sebelum daripada ini yang memberikan manfaat kepada Islam dan juga kepada rakyat sama ada Islam ataupun bukan Islam, kita akan pertahankan, maknanya kita akan teruskan. Jadi saya rasa ini yang kita cuba nak terapkan. Tambahnya agenda RUU 355 bagaimanapun perlu dibincangkan pada mesyuarat Kabinet terlebih dahulu sebelum dibentangkan di Parlimen pada sesi akan datang. Sebelum ini, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata kertas cadangan RUU itu sudah berada di peringkat pejabat peguam negara. Namun ia tidak sempat dibentangkan berikutan Parlimen dibubarkan 10 Oktober lalu. Jabatan Peguam Negara AGC tidak meneruskan pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram terhadap Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim ekoran tiada keterangan serta fakta yang memihak kepada pendakwaan. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkata ia setelah siasatan lanjut dan menyeluruh dilaksanakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan sejak pemfailan pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur, Datuk Seri Abdul Aziz melalui peguamnya telah mengemukakan beberapa representasi kepada AGC. Ia agar kes terhadap beliau ditarik balik dan kesemua pertuduhan dibatalkan. Pihak pendakwaan jelasnya telah menerima 6 akuan berkanun daripada saksi utama pendakwaan yang menyebabkan satu siasatan menyeluruh dan teliti perlu dibuat SPRM kerana terdapat bukti baru yang tidak dipertimbang sebelum ini. Perkembangan siasatan itu kemudiannya dirujuk semula kepada pihak pendakwaan yang berpuas hati bahawa tiada keterangan dan fakta yang memihak kepada pihak pendakwaan. Setelah kertas siasatan diteliti, AGC turut bersetuju untuk tidak meneruskan pertuduhan dan tidak membantah permohonan pelepasan dan pembebasannya. Semalam bekas ahli Parlimen baling itu dibebas dan dilepaskan daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Karnival Jom Heboh KJH dilihat berpotensi menjadi acara tahunan di Johor, terutamanya di kawasan Iskandar Puteri. Ia apabila Karnival Anjuran Media Prima Berhad MPB nyata menerima sambutan luar biasa tidak hanya daripada penduduk tempatan, malah juga pengunjung dari Singapura. Sambutannya amat menggalakkan. Memang di kawasan Iskandar Puteri mengalu-alukan. Memang memerlukan sangat Jom Heboh datang ke Kota Iskandar ini. Dan kita dapat lihat ramai di kalangan penduduk, bukan saja di kalangan penduduk Johor Bahru ni, daripada Singapura pun ada. Inilah menandakan bahawa sambutan Jom Heboh dapat sambutan di kawasan Iskandar Puteri ini. Selain bertemu artis kegemaran, pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti menarik di Reruai MPB, antaranya TV3, TV9 Hot FM, Bulan Seismik Tonton, New Straits Times Berita Harian dan Harian Metro. Paling menjadi tarikan aktiviti belon udara panas yang hanya dikenakan bayaran RM1. KJH yang diiktiraf sebagai acara padang paling lama di Malaysia oleh Malaysia Book of Records itu dibawakan oleh Duit Now dan disertai lebih 100 vendor dan penaja. Karnival Jom Heboh KJH 2022 di Puteri Harbour Iskandar Puteri Johor masuk hari terakhir. Sambutan luar dugaan terus diterima daripada pelbagai lapisan masyarakat. Untuk itu, kita terus berlintas langsung bersama wartawan Zahir Senapiah di Johor Bahru. Zahir, bagaimana sambutan Jom Heboh setakat ini? Terima kasih Syuhada. Di sebentar saya kini berada di tapak Karnival Jom Heboh di pekarangan Terminal Feri Antarabangsa di Puteri Harbour ini, di mana hari ini adalah hari kedua
Karnival Jom Heboh dianjurkan oleh MPB. Dan untuk pengetahuan semua, semalam kita mencatat kehadiran pengunjung kira-kira 150,000 orang daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang daripada Mesing, ada yang daripada Muar, ada yang daripada Johor Bahru, dan tidak ketinggalan juga kehadiran termasuk warga Singapura yang datang bersama keluarga untuk memeriahkan Karnival Jom Heboh yang akan berakhir pada hari ini. Dan bagi anda yang berhasrat untuk datang, masih ada masa. Banyak tempat meletak kereta disediakan, anda boleh datang sehingga malam ini. Dan kalau boleh saya sebutkan, pada hari ini antara acara-acara menarik yang sedang dijalankan di sini adalah pertandingan melukis yang sedang berjalan sekarang, yang dianjurkan oleh skuad didik ini. Dan pada petang ini, kira-kira jam 2 petang, akan berlangsung acara pelancaran skuad didik Do It Now, yang bertujuan untuk memperkasakan murid sekolah dengan pendidikan kewangan dengan cara menyeronokkan. Dan seterusnya pada malam ini adalah acara kemuncak, iaitu konsert malam terakhir, konsert Jom Heboh. Antara artis-artis yang akan menjayakan konsert pada malam ini adalah Sarah Suhairi, Yoni Boy, Kakak Azraf, dan banyak lagi. Jadi bagi anda yang berhasrat datang dan membawa keluarga santai di sini, boleh terus datang. Banyak bus disediakan, lebih kurang 100 bus. Dan sebelum kembali bersama Syuhada, jadi kita dengar dulu apa jeritan di bus ini. Bertemu kembali. Sri Lanka menutup semua sekolahnya berikutan tahap pencemaran udara yang tinggi susulan taufan Mandus membadai kawasan pantainya, membawa hujan dan angin kencang. Keadaan mendung dan hujan sporadis dijangka berlaku di ibu kota komersial Colombo dan beberapa bandar lain. Selain itu, taufan turut membawa pencemaran dari negara jiran India, mendorong pihak berkuasa kesihatan menasihatkan kanak-kanak dan warga emas untuk tidak keluar rumah. Jabatan Cuaca meramalkan taufan itu akan mendarat di pantai tenggara India sekitar tengah malam tadi. Hampir 400 kaki tangan bantuan bencana bersiap siaga di Tamil Nadu. Orang ramai turut digesa untuk menyimpan barangan keperluan dan bersedia untuk berpindah ke tempat pelindungan ketika taufan Mandus semakin hampir. Thailand sudah bersedia mengatasi Vietnam sebagai pengeksport beras kedua terbesar dunia tahun ini. Menurut Persatuan Pengeksport Beras Thai, India mendahului senarai pengeksport beras dalam tempoh 10 bulan pertama dengan 17.06 juta tan, manakala Thailand di tempat kedua dengan 6.02 juta tan. Vietnam yang menjadi pengeksport kedua terbesar dunia tahun lalu berada di tempat ketiga dengan 6.01 juta tan. Pakistan dan Amerika Syarikat berada di tempat keempat dan kelima. Senarai pengimport beras terbesar setakat ini bagi 2022 didahului Iraq dengan 1.3 juta tan, diikuti Afrika Selatan, Amerika Syarikat, China dan Benin. Seorang maut dalam kebakaran yang membabitkan seluas padang bola sepak yang berlaku di pusat beli belah dan hiburan mega di pinggir bandar utara Moskow. Lebih 70 anggota bomba dan 20 truk pemadam api giat memadamkan kebakaran di pusat beli belah mega Kimki, kira-kira 7 km dari lapangan terbang Sheremetyevo, Moskow. Punca kebakaran berkemungkinan akibat pelanggaran prosedur keselamatan. Kita ke laporan sukan. Persiapan pasukan kebangsaan ke kejuaraan AFF hujung bulan ini tampak berada dalam landasan yang betul. Ini selepas skuad bimbingan Kim Pan-gon itu mencatat kemenangan mantap dalam perlawanan persahabatan antarabangsa sulung dengan membenam Kemboja 4-0. Skuad negara menampilkan barisan kesebelasan yang tersendiri dengan gabungan muka baru dan berpengalaman ketika menentang Kemboja di Stadium Nasional Bukit Jalil. Minit ke-11, Ketua Pasukan Muhammad Faisal Abdul Halim membuka tirai jaringan menerusi penyudah memukau. Penampilan pertama pemain naturalisasi Lee Andrew Luck juga menjadi apabila penyudah bersahaja minit ke-38 menggandakan kelebihan tuan rumah.
Lebih 8,000 penyokong yang tetap setia hadir menyaksikan perlawanan walaupun cuaca hujan ceria meraihkan gol ketiga Harimau Malaya sebelum rehat. Ia dilakukan pemain paling lincah dalam pasukan, siapa lagi kalau bukan Faisal yang menjaringkan gol kedua peribadi. Kim Pan-gon yang mengambil kesempatan menguji pemain-pemain dalam game kebangsaan ini melakukan banyak pertukaran di separuh masa kedua. Jengkaman negara sedikit kurang membolehkan lawan beberapa kali datang menguji kalamullah Al-Hafiz Makrawi. 4 minit sebelum perlawanan tamat, giliran Stuart Willigin yang berada di kap pertamanya menghasilkan gol terakhir permainan. Kemenangan 4-0 itu menjadi suntikan moral terbaik pasukan yang akan beraksi di satu lagi pertandingan persahabatan menentang Maldives Rabu nanti menuju sepak bola kejuaraan AFF 21 Disember depan. Laporan itu tadi mengakhiri paparan Buletin Pagi. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhada Ni Hassan. Selamat berhujung minggu.